Okey, bawa Sultan Kedah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini mengenai isu Tun Dain Zainuddin baru-baru ini dibawa ke mahkamah, dihadap ke mahkamah atas tuduhan tidak mengisytiharkan hartanya. Mengisytiharkan hartanya. Jadi soalannya ialah harta apa? Berapa persoalan lah. Yang pertama, harta apa? Lagi? Tidak isytihar kepada siapa? Tidak isytihar kepada siapa? Penting ke tidak isytihar kepada siapa? Governance. Soal pemerintahan. Jadi dari segi Islam, kita kena isytihar untuk zakat. Zakat. Jadi harta itu dikira bawah zakat juga. Harta bawah zakat. Bawah zakat. Jadi sepatut kalau ikut Islam, dia isytihar kepada kita kata apa, yang macam Kedah punya tu, Lembaga Zakat Negeri Kedah, LZNK lah. Lembaga Zakat Negeri Kedah ni orang boleh declare zakat kepada dia. Ya. Okey. Jadi kita nak banding pula dengan soal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq semasa umat selepas peninggalan Rasulullah SAW enggan membayar zakat. Tahu tak kaum mana yang, kabilah mana yang tak membayar zakat? Ada satu kabilah tidak mau membayar zakat kerana Nabi dah tak ada. Lalu Abu Bakar As-Siddiq keluarkan ijtihadlah fatwa bahawa tidak membayar zakat ni merupakan satu rukun yang penting. Apa rukun dia? Ada dalam Al-Muwatta Dalam Muwatta ada. Can you read that part? Okay, saya ada bersama ni Profesor Dr. Hakimi Ibrahim dan Abdul Hakim Abdul Rahman. Collecting. Ada dalam Al-Muwatta fasa berapa? Dalam kitab Muwatta mengenai soal tidak berapa? 17.18. Collecting, tajuknya collecting zakat. Tajuk being firm in doing so. Mengutip zakat dan tegas dalam membuat demikian. Tapi saya tertarik satu yang Syekh Abdul Kadir sebutnya tentang host the taking of zakat, bahawa dalam soal dia berapa isu di sinilah. Pertama, harta itu sepatut kita kira bawah hukum Allah, ya. Kita isytihar kerana Allah. Dan telah diletakkan bahawa institusi zakat, hukum hakam zakat wajib umat berlaku sebahagian daripada ibadat untuk mengisytiharkan hartanya, ya, kepada amir atau yang dilantik sultan. Di sini Daim bawah Kedah, Sultan Kedah lah. Sepatut kalau dia mengisytiharkan hartanya kepada pihak Sultan Kedah, makna dia terlepas daripada dosa. Kira hukum kan, berdosa kalau tidak berlaku demikian. Sehingga Khalifah Abu Bakar memerangi. Jadi soalnya ialah ia hukum yang amat rukun lah, soal zakat, aqimus solat waktu zakatnya. Tapi hari ini lagi satu soalnya, hari ini masyarakat menganggap zakat ni macam dalam slogan Zom Zakat. Zom Zakat. Siapa yang keluarkan tu? Zom Zakat. Saya nak sebut mumpayah. Di mana-mana orang kata Zom Zakat, dan diletakkan bahawa perlu zakat itu kemudian mendapat pelepasan atau ditolak daripada income tax, lembaga hasil dalam negeri. Seolah LHDN ni atas zakat. Padahal LHDN ini sebenarnya dari segi hukum dikira sebagai apa-apa hukum ni membayar kepada selain zakat haram kan? Ada tak? Ini nak cari hukumnya, ini persoalannya. Tapi nak tahu siapa atas siapa lah. Apakah yang lembaga hasil dalam negeri ini mereka ini bertauliah seperti mana yang diberikan kepada zakat, dan dari segi Islam, dari segi hukum mereka ni. Jadi kalau kita lari daripada lembaga hasil dalam negeri, apakah berdosa ke tidak?
Ini penting bagi umat nak tahu dosa pahala. Kedua, zakat tetap berdosa. Ya. Jadi sepatutnya umat Islam pentingkan institusi zakat. Dan satu nak sebut di sini ialah istilah hus. Macam mana Ija? Hus. HUZ. Dalam bahasa Arab, dalam Quran. Tahu tak ayat dia dalam Quran? Tapi dalam muwatak ada tak? Hus. Kerana Syekh Sufi kami, Saidi Zawiyah lah ni, di Bandar Instek ni, Zawiyah Tarikat, resmi ditauliahkan oleh Mufti Negeri Sembilan, baru-baru ini, tahun lepas ni. Berapa lama? Yalah. Awal tahun ini. Tidak, tahun lepas. Tahun lepas mengiktiraf tarikat Negeri Sembilan ni. Satu side question lah. Negeri Sembilan ni mufti tu apa kapasiti dia mengiktiraf tarikat? Tak ada. Kerana tadi surat saya tunjuk tu, kuasa boleh, dia boleh makna dia mengiktiraf tarikat. Taulah makna dia itu satu tindakan resmi lah within the capacity as mufti. Pasal negeri lain tak ada Perak pun tak ada, Naqsyabandi tak ada. Jadi Negeri Sembilan memang saya tahu ada tarikat Ahmadiyah kan dulu kan, yang jadi tarikat diraja dalam, saya dengar setiausaha negeri pun gitu. Okey, jadi host ni HUZ hazal lah. Hazal host bermakna taking of zakat. Zakat ni ialah kepada pemerintah. Dia pergi dari kata tadi apa, bila dia tengok pada harta yang berniaga, bukan kata gaji. Sekarang kita salah faham lagi satu perkara ialah zakat pendapatan. Sebenarnya bukan zakat pendapatan dia zakat berdasarkan pendapatan daripada harta. Harta yang ada. Jadi kalau ada upah bulanan itu upah bulanan. Kerana ini yang kita nak bincang. Harta zakat, harta yang Okey. perlu dizakat tu ada kat rumah dia. Bermakna tidak boleh kita, makna pendapatan tersendiri tak boleh dizakatkan lah. Bukan atas Upah, seorang yang menerima upah, dia tak ada harta, dia makan upah saja. kat upah. Tak perlu zakat. Upah tu dia guna terus, bukan dia simpan. Mana orang yang dapat upah dan guna tidak simpan sebagai harta, tidak wajib dizakatkan. Kena adalah memang Harta. Jadi sepatutnya income tax ni kita tak ada lah. Kita guna sistem zakat. Ya, tak apa, ni mufti apa, Buya Pek cakap. Okey, takkan mana tarikat atau yalah, saya nak ikut Islam betul. Income tax ini pemerintah punya ke, tak ini ikut sistem dunia ke? Kepada saya, kita tak wajib ikut lah. Jadi kalau Daim tak declare bahagia senang negeri dari sudut agama, tak korup lah. Yang korup lain hal, tak declare. Orang kata sekarang korup tak korup. Bukan charge korup. Charge tak istihar. Kita nak tahu juga istilah ni. Jadi atas tak istihar, yang saya pentingkan di istihar tak sebagai harta tersimpan yang boleh diambil zakat. Hus. Bukan dia bayar zakat. Tapi yang penting bukan dia yang istihar. Yang penting adalah Authority. Sepatut check. lembaga zakat pergi cari Ada berapa harta orang, dia berhak untuk tengok, tengoklah. bertanya Tanya. dan sukat berapa banyak harta dan zakat atas hartanya. Bukan saya. Tak kena mengenai upah, jadi orang makan gaji tak perlu bayar zakat. Maka kepada saya tak perlu bayar lembaga hasil lah, pendapat saya. Itu pasal saya tak ada bayar. Tak, lembaga hasil hutang aku. Dulu aku dia hutang saya berapa puluh tahun dulu. Aku nak tuntut ni. Jadi itulah pendapat kita. Inilah poin dia. Satu hadis saja kitab Muwatta ada sebut sesiapa, panjang ke hadis tu? Ini hadis apa? Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq. Yahya related to me from Malik that he had heard that Abu Yahya riwayatkan daripada Malik. Siapa? Malik. Imam Malik. Imam Malik. He had heard that Abu Bakar Siddiq said, Bahawa Abu Bakar Siddiq menyatakan, if they withhold even a humbling coin, kalau mereka menahan walaupun satu jagung lah kira, I will fight. aku akan perangi mereka. Jadi dalam muamalah Islam,
ialah khalifah atau wakil sultan ke khalifah ke pemerintah ke boleh pergi mencari harta orang yang tersimpan di kalangan umat dan disukatkan. Berapa sukatan dia? Jadi authority yang kena pergi sukat. Otoriti pergi sukat. Berapa sukat dia harta tu? Harta 2,5% dia. Ya? dia tengoklah kalau dulu kan, kalau ada minimum Minimal 200 dirham 200 dirham. ataupun minimum 20 dinar. Kalau dia ada 200 dirham atau 20 dinar, Itu kedai. dia boleh dikenakan zakat berapa persen lah? 2,5 ke? Dia 1,5 ke 20%. Jadi kalau harta daim ni, tak kira di mana umat Islam ni dalam dunia, boleh zakat lah. Jadi bolehlah kita dapat zakat banyak. Lagi satu, yang ni usaha di Kedah ni, sahabat-sahabat kita dari Kedah, ni Perlis dan Kedah, lembaga zakat negeri LZNK, mereka menyatakan tentang satu perancangan dah berjalan 10 tahun lah oleh CEO dia Dato' Sheikh Zakaria Osman, di mana dia pergi mencari tanah-tanah yang terbiar, tanah-tanah asnaf, tanah-tanah zakat, wakaf, bawah majlis agama yang tak diusahakan, dan dia usahakan cara kelompok bersama, di mana dibantu, diupah dan sudah berjaya selepas 10 tahun, di mana hasilnya mereka dapat bertukar dalam bentuk zakat beras lah, padi, kepada asnaf dan juga asnaf negeri Kedah lah. mereka dapat agihkan Beras melalui food bank, makna simpanan untuk keselamatan makanan jugalah, bawah plan di negeri Kedah dan ini bawah sultan, dan ini satu otonomi, autoriti, lembaga zakat negeri Kedah, secara bebas, secara berotonomi, tidak dibenarkan mana-mana ahli politik, mana MB Sanusi nak masuk pun tak boleh, tidak dibenarkan oleh baginda sultan. Ini baguslah, saya gembira dengar ni. Kerana apa, Syekh Sufi saya pun kata, kita iktirafkan sultan kembali kepada khalifah. Kalau kita ada sultan, kita boleh baiat dengan sultan. Kerana sultan ini bukan bawa kuasa demokrasi, dia bukan boleh dibuang begitu saja, setiap 5 tahun bertukar. Maka otoriti dia bertanggungjawab dan dia berbaiat pun atas nama Allah. Jadi kita ni kena ada baiat dengan seorang amir atau ketua jamaah atau khalifah atau sultan, kerana ia sebagai satu sunnah di kalangan umat Islam. Siapa yang meninggal dunia tanpa baiat dalam satu jemaah adalah mati dalam jahiliah. Inilah mazhab Maliki kan. Jadi pokoknya tadi balik kepada lembaga zakat. Jadi lembaga zakat lah kena pergi taksir atau Lembaga zakat perlu pergi taksir daim harta daim, bukan kerajaan pergi suruh dia istihar. Jadi ini berlaku adil kepada dia lah. I pergi cari harta kau. Walaupun saya lawan dia dulu. Walaupun saya dulu calon PAS. Sekarang saya dah keluar PAS. Dia complicated lah story. Tapi ini seolah saya membela dia lah. Seolah saya anti pula kerajaan. Tapi saya ambil peluang ini untuk menjelaskan bahawa di sini kita mesti ambil ajaran daripada Quran was sunnah. Itu yang penting kepada saya. Kalau Quran was sunnah ada, kita walak kepada dia. Kalau tidak, buat apa kita mau kisah? Tak ada apa pun untuk jiwa kita ni. Awak ibadat ke? Kan? So, what's important, kita nak close to Allah. Kita nak mendekati Allah. Banyak orang tanya saya, banyak follower tanya saya, bagaimana mendekati Allah? Apa amalan boleh mendekati Allah? Syekh Sufi saya mengajar, kalau ikut syariah. Kalau syariat suruh kita membayar zakat dengan ain, awak cari dinar ke, itu sebab Syekh Sufi lah yang suruh Syekh Umar Badilo round dunia pergi bawa zakat. Akhirnya berjaya sejak 93. Akhirnya 97 apabila Malaysia diserang oleh IMF, spekulator wang dan George Soros. Akhirnya Mahathir terima sistem yang membayar dengan dinar ini daripada Umar Badilo. Itulah sejarahnya, di mana saya pun terlibat masa tahun 2000 tu dalam usaha pergi Indonesia bersama Profesor Hakimi mula.
Banyak Profesor Hakimi banyak menulis dalam utusan, dalam berita harian. Star pun ada. Mengenai ekonomi zakat ni. You writing more about dinar, kembali dinar. Dan masa tu saya pun diminta oleh warga Indonesia masa itu report nasi lah. Reformasi, mereka jatuh, wang rupiah makin toilet paper, dan mereka kagum dan sanjung Malaysia melalui Dr. Tun Mahathir Mohamad sekarang ni. Ini bukan membela jasa dia, berjaya menahan spekulatif wang, menghancurkan ekonomi negara kita. Punya bahaya sistem riba. Bagi anda semua yang benci riba, yang nak saya selalu sebut riba, inilah you happy moment lah. Saya sebut sistem riba termasuk bank Islam. Di masa Syekh Sufi saya kata bank Islam ni pun, Syekh Imran Hussein kata backdoor riba. Tapi Syekh Sufi kami dah istihadah bank Islam ni berasaskan duit kertas, masih lagi ekonomi palsu, berunsurkan riba. Ya. Jadi apa penyelesaian dia? Ini soalan dia. Semua orang kata, awak kata sistem ekonomi dunia moden ni kafir lah, haram lah, kena buat secara zakat lah. Macam mana nak kembalikan kepada ekonomi kita untuk daulat, masyhur dan disanjung? Jadi lembaga zakat negeri Kedah bawah pimpinan Syekh Datuk Syekh Zakaria Osman ni telah lakukan, sedang giat lakukan. Dan kita ni, saya diperkenalkan ni, saya pun nak sokong juga. Mungkin saya tawarkan sistem IT lah, cara gratis percuma untuk menungkan ilmu. INSEF mengakui bahawa kaedah yang dibuat oleh INSEF usinya bank negara tu kan. Di situ kan kewangan kan, sistem kewangan pun mengakui kaedah yang dilakukan di Kedah ini. Bagaimana nak menghadapi cabaran monopoli dan kartel. Lagi satu soal kartel. Kartel monopoli beras, sama ada Bernas ke, Federal ke, kartel benih ke, mereka mengawal benih. Jadi sekarang mereka pun bina simpanan benih sendiri. Seed bank pun terlibatlah, dibuild oleh seed bank, kerana boleh menjadi satu kesalahan untuk edar benih. Kan ia satu kesalahan di bawah undang-undang persekutuan ya. Salah kalau kita menyimpan benih dengan banyak. Kesalahan juga kalau awak proses padi. Proses padi sendiri pun satu kesalahan. Tapi negeri Kedah melanggar kesalahan tu ya. Betul? Salah. Ini takwir. Negeri Kedah bawa Sultan Kedah. Okey? Bukan Sanusi ya, Menteri Besar Kedah terpulanglah nak lawan federal macam Texas sekarang lawan kerajaan federal Amerika Syarikat. Ini soal besar oleh kita, bukan soal nak lawan. Soal boleh tak dia menegakkan kebenaran bahawa hak asnaf, hak padi, hak bumi, benih yang menjaminkan kesinambungan makanan kita di tangan kita ke tidak. Itu isu besar. Jadi orang soal isu daim ke, isu politik ke, isu kecil remeh-temeh. Kita sebagai umat kena fikir zakat kita. Apakah ikut sunnah? Itu dalam bentuk makanan. Ain. Bukan duit kertas. Dirham ke, dinar ke, harta yang banyak tu. Kalau bukan padi, jadi kita ambil hasil ialah dia kena bayar dalam emas. Dia punya kaul dia. Dan yang di stress oleh Profesor Dr. Hakimi ialah host. Kan Syekh Sufi dia kata the taking of zakat. You pergi, you sukat dan you ambil. Saya ambil, saya dah zakat, saya ambil. Begitu. Dan agihkan, yang lagi satu agihkan Baitul Mal, agihkan kepada asnaf, bukan simpan lagi. Ini lagi satu, makna besar perjuangan kita. Ada pihak yang melaksanakan dan boleh nampak di negeri Kedah asnaf petani ini makin majulah, makin berjaya. Dia Apik pun nak lawat, Apik pun nak jumpa dengan lembaga zakat negeri, nak menawarkan idea, kita berbincang. Dia ada majlis ke untuk berbincang ni? Kebincang dia selalu you jumpa perseorangan lah. Kerana mereka tertarik pada Datuk Syekh Zakaria Osman ni, kerana dia sendiri turun pergi laksanakan padi, dia tanam sendiri. Kat tanah dia sendiri, dia tuai sendiri. Kerana dia tanya dengan orang petani, mereka suruh dia buat sendiri dulu.
Kan? Bila dia tanya macam mana padi dan sebagainya, ini yang penting buat sendiri. Macam Apek ni buat sistem IT. Kalau you nak tahu tentang sejarah ni, you tanya orang yang buat alur zikir lah. Orang yang tahu, orang yang buat. Jadi Datuk ni dia pergi buat sendiri. Ini yang kita tertarik lah. Profesor Hakim tertarik dan berjumpa. Dan dia mengalurkan lah doa, sokongan dan apa jua menjayakan zakat ni. Zakat ni tiang agama. Orang kata, Apa tu tiang? apa tu tiang kan? Apa tu tiang? Itu sendiri jawab lah apa tu tiang. Jadi, kerana banyak orang kata solat tiang agama. Tapi zakat itu boleh dipisahkan. Kutiplah melalui LHDN ke, optional lah. Jom lah. Dia kata jom bayar zakat. Jadi kalau tak bayar, you bayarlah LHDN. Sepatut kita abaikan LHDN. Tegakkan balik tiang zakat sebagai satunya diredai di Allah kerana diperintah Allah. Ini sistem Allah. Ya. Jadi bila pas perintah ini, sepatut dia soalkan ini. Dia sokong ini. Itu saja. Kan? Itu penting. Dan nak bayar zakat, nak keluarkan zakat, kalau kita lihat kepada ternakan yang cacat. Lagi satu penting, alhamdulillah. Dalam membayar zakat, mana hukum dia tu? Mana dalil tu? Ada dalil bahawa bila kita bagi ternakan pun boleh ya, bagi ternakan Cacat tak boleh. padi ke, kalau ada kecacatan, ada keracunan, ada ubat yang kata pesticide, yang padi ini pun ada, sepatutnya tak boleh. Ya? Jadi cacat. Jadi yang bawa ini, you kata ada seorang saudari baru Muslimat Cina kan, profesor daripada UPM. Doktor apa? Vivian Hao. Siapa kenal? Profesor dalam keracunan, toksik, kesihatan, pesticide. Dia mengeluarkan statement, pendapat bahawa bila bayar zakat apa ni? Dia tak buat. Dia beritahu kata keracunan. Racun itu kalau dia ada ditransfer melalui generasi. Dia kata racun dalam makanan, dalam padi dan tanaman, boleh bila kita makan, atau dia kena pada benih-benih tanaman tu, dia akan bersambung. Boleh bersambung. Badan dia kan. Badan kita pun. Kalau dia sembuh racun, badan racun. Dia kata racun ini membiak lah. Racun ini tempias boleh kena kat badan kita. Toksik. Dia akan boleh dipindahkan Pindahkan generasi seterusnya walaupun keluarga dia sekali. Mana anak pinak dia, petani ni bila main dengan racun, dia boleh diwarisi racun tu lah. Boleh membiak lah dari turunan ke turunan. Bahaya dia. Okey. Padi ekosistem beracun. Ekosistem ialah padi ni kita penuh dengan racun. Juga ada genetically modified padi. Jenis proses. Dalam dikawal oleh kartel. Kita tahu Bil Pagar pun dah beli banyak tanah farming. Dia nak hapuskan lembu dan sebagainya. Jadi ini isu besar. Kita tahu bila tanam padi menyebabkan ikan mati, ternakan mati, semua diracuni. Tanah itu pun susah untuk dipulihkan. Perlukan lagi baja yang ada kimia. Jadi untuk keselamatan makanan kita, dia sebahagian terlibat dalam soal tadi, kata zakat dibayar pun kena pastikan bebas dari kecacatan. Jadi racun ini boleh diiktiraf memanglah sebahagian dari kecacatan. Jadi luas konsep zakat ini. Jadi Profesor Hakim ni dengan Abdul Hakim ni, Abdul Hakim apa? Rashid mereka ni aktivis soal tiang zakat ni ini ikoran daripada Syekh Sufi kami lah. Kata kalau kita tasawuf, kita nak hampir dengan Allah, tapi badan kita ada racun, tak boleh juga. Makanan kita racun, tak boleh juga. Zakat tak sempurna, tak kira ibadat. Kamu solat nak khusyuk, walaupun khusyuk pun, tapi zakat tu tak sempurna, tak kira sebagai diterima Allah. Jadi Syekh Sufi kata, to you to be close to Allah, you fulfill the syariah. Bila zakat tu kata, kenapa Syekh Sufi kami dikenali sebagai Syekh of Syariah? Kerana orang selalu Syekh of Hakikat. Tapi of Syariah, kerana dia kata untuk sampai hakikat boleh kena melalui syariah Allah, melalui sunnah Nabi. Dia
Dia kena solat zakat sekali dan dia kena melalui Rasulullah SAW. Sunnah dia. Ini ajaran Syekh Sufi kami lah. Jadi saya sampaikan saja. Okey? Saya dah sampaikan. Selesai kerja saya. Sekarang Apek di Bandar Estek ni malam ni kena dijemput Profesor Hakimi. Dia turun daripada Perlis. Patut saya pergi Perlis. Tapi kalau ada program ini nanti saya sambunglah ke Perlis. Pasal saya pun sibuk sistem komputer dan sebagainya. Kerana saya nak sangatlah tubuhkan satu institusi yang kata Hafiz Hacker ni nak turunkan ilmu kepada anak-anak kita, adik-adik kita, supaya bukan saja bentuk tahfiz tetapi juga ada kebolehan menggerakkan sistem, membina sistem. Dan juga dalam soal zakat tadi, pertanian, ilmu pertanian, ilmu organan, ilmu organisme, ilmu keracunan, ilmu benih, sistem ekonomi, sistem asnaf, pemulihan tanah. Jadi apabila kita semua bersekitarkan dia sekeliling tiang zakat itu, dia jadi formula yang berkat, yang ada barakah. Kerana kita nak tegakkan tiang agama dua ni. Solat wa zakat, orang solat, orang bina masjid. Banyak dah masjid ni. Tapi mengenai tiang zakat, masih lagi anak tirikan. Zom zakat. Macam macam merayu kat orang pula. Tidak memerintah orang. Solat kita perintahkan orang. Ini juga zakat kita perintah, taksirkan, sukat dan boleh diperangi. Dah lah riba kita boleh Allah dan Rasul perang kan. Ini khalifah dan umat boleh memerangi sesiapa yang tak bayar zakat. Jadi badan itu, badan zakat kena pergi keluar. Badan zakat ni Dr. Hakim selalu ulangi, dia kena pergi keluar, bukan duduk untuk orang datang jom. Dia kena keluar. Bukan orang tu tak isytihar. Bukan orang tak isytihar, bukan soal tak isytihar, ya. Ya, kena pergi cek. Okey. Okey. Dapatkan data. Baru jadi zakat. Ya. Enabler tadi. Iyalah, jadi sistem IT boleh bantu. Jadi kita bagi percuma lah bantu ni wakaf. Jadi soal kesalahan ni, isytihar tu dalam Islam tak jatuh kesalahan. Tapi tanggungjawab institusi agama untuk keluar, pergi mentaksir, ambil data-data ni, sistem. Jadi Apek menawarkan sistem komputer ni, ilmu ni semua untuk wujudkan, bukan sistem padu lah, sistem padu zakat ni, bukan sistem padu ambil zakat maklumat orang dia, zakat padu. Kita nak buat sistem asnaf, sistem e-asnaf, e-zakat ni. Yang kalau katakan padu zakat lah, memadukan, pergi kumpulkan semua harta orang. Jadi dari sudut itu, Daim soal akhirat, yang penting dia akhirat selamat ke tidak. Jadi akhirat dia selamat. Kerana orang tak pergi taksirkan dia, salah guna akta. Sebab tu kita ada akta zakat untuk pergi khus ambil zakat itu, jadi tak timbul. Itu caranya. Dia refuse. Melainkan dia enggan untuk ditaksirkan. Itu satu. Jadi saya selalu ulangi Apek ni, Cina mualaf masuk Islam. Saya tak tahu ni, ini bab engkau. Saya masuk Islam, saya jahil apa ni dosa, pahala, apa hukum solat wa zakat, mana saya tahu. Saya tak tahu. Ini profesor pun tanya aja, kita bukan pakar pun. Kita tanya saja. Betul ke macam tu? Betul. Jadi tak kata mesti kita merujuk kitab ni, ada kitab depan ni, Muwatta. Jadi apa ni, saya macam tu lah. Pasal saya masuk Islam, saya ikutlah Islam. Kalau orang kata saya salah, engkau lah salah. Mengaku. Kan? Saya ikut. Saya ada guru, saya ada tarikat, saya ada syekh, saya ada amir. Okey? Senang aja. Islam saya lah. Islam you, I don't know. You lahir Islam macam mana. Kalau saya kena ambil Islam. Saya bukan revert. Saya kena, orang kata, mengucap, kena naik saksi, kena mengamalkan, kena sami'na wa ta'na. Saya macam ni aja. Profesor Hakimi cakap semua, saya terima aja lah, pasal kita nak hukum Allah. Saya tak ada soal pun. Ambil zakat.
Kita pun apa harta, saya tak ada harta, nasib baik. Saya cakap pun saya tanya lah, bukan saya kata. Kopil Hakimi pun tanya daripada kitab. Kita bukan mengeluarkan hukum ya. Okey, jadi kita nak kata institusi zakat, contoh di Kedah sudah ada, bebas daripada ahli politik. Dia tak ikut PAS maupun UMNO maupun fikir apa ke DAP ke, dia ikut baginda Sultan yang kita kata ini ambil hukum daripada Allah. Direct. Aqimus solat wa atu zakat. Iaitu mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat ialah pemerintah berhak pergi taksirkan, hantar wakil dia, lembaga zakatnya taksirkan harta rakyat, warga orang Islam, dan disukat berapa dia mesti ambil dan bayar zakat, dan ambil zakat tu, bukan awak bayar, dia tuntut zakat tu. Lepas itu agihkan kepada asnaf, dan mereka ambil padi ini, mereka agih sebagai padi. Jadi salahnya sebenarnya bukan salah tidak isytihar. Bukan salah tidak isytihar. Salahnya kerana tak pergi taksir. Salahnya adalah kerajaan sendiri tak pergi taksir. Ini jelas sangat. Dah isytihar, tengok. Kurang-kurang ada pihak memberitahu dari sudut Islam. Semua orang politik salah ke betul ke undang-undang ke apa, akta amla ke, akta apa ni SPRM ke, akta persekutuan ke, rasuah ke, tak ada orang pun membicara dari sudut hukum Allah. PAS pun tak bicara hukum Allah. Tak apa. Ini politik. Saya cakap tak ada siapa. Saya kurang-kurang adalah, ada kita ni, Dr. Hakimi, Dr. Hakim. Itu pun dia kata bertanya saja. Tanya apa? Tanyalah, salah ke Daim? Oh, salah ke Daim? Salah ke? Nampak macam tak salah sebab ada orang tak buat kerja. Ada orang tak buat kerja, mana nampak tak salah lah. Jadi kalau Daim dengar ni, sekurang-kurang, kan, dari segi, yang penting awak salah terhadap Allah ke tidak? Itu penting kan? Awak ada dosa kepada Allah ke tidak? Lain tak apa. Dia boleh cakap balik, kenapa tak datang? Ini makna Daim kalau tahu hal ini, dia boleh menegur balik. Dia boleh isytihar balik. Dia boleh bagi hujah balas. Kenapa awak tak pergi taksir harta saya dan menuntut zakat? Kalau dia tahu kalau dia masuk tarikat kita ambil. Sebenarnya dia penyokong Syekh Abdul Kadir juga. You kena beritahu dia lah. Have to write to him lah, Daim. Itu hujah dia. Ya, seorang pada apa nak jawab? Orang bukan Islam boleh dapat zakat ke? Macam mana jawab? Orang bukan Islam boleh dapat zakat tak? Asnaf 8 saja. Tapi adakah dia sebut kena Islam? Masakin. Kena Islam dan masakin. Kena cek balik, tak apa, kita cek, boleh cek balik. Masakin, fakir, lagi pelajar menuntut ilmu Allah, musafir, orang yang hutang kerana Allah, lagi fakir, miskin, yatim yatim asnaf tak? Bukan. Janda memang bukan. Mualaf saya, mualaf dapat zakat. Senang aja, Daim bayar zakat kat saya. Dua-dua dapat pahala. Okey, apa 8, siapa tahu? Jadi kena Islam lah. Orang bukan Islam kena bayar zakat ke? Dia jizyah. Dia bayar jizyah. Itu pun ambil lah. Taksir dia ambil. Declare bawa jizyah. Kerana dia berhukum zakat. Apa? Bacalah, baca. Okey. Fakir afukara. 8 ya. 2 miskin. 3. Amil pun boleh dapat. Yang mengumpul lah. Mengambil zakat. Mualaf saya. Rekab seorang yang terbelenggu tanpa kebebasan. Hamba. Mana orang berhutang lah. Orang sekatan. Orang ni, gomen tak dapat pencen. Terbelenggu lah ni. Gorimin. Penghutang. Ni mana orang kesusahan. Orang ni.
terbelenggu tanpa kebebasan asnaf. Gharimin, penghutang Muslim. Jadi kita bebaskan dia daripada alung, tapi dia kena berhutang, bukan buat benda haram. Fi sabilillah, orang yang berjuang kerana Allah, tapi saya letak syarat, dia kena berkhalifakan sultan ke amir ke jemaah baiat dan memain. Mati kata. Ibnu Sabil, penjalan musafir, saya juga. Mana zakat aku ni? Itu saja. Apa nak tanya? Ini soal agama ni yang penting ni. Okey? Riba memang kita tentang lah. Jadi Anis, Daim korup tak bagi apek? Kita tak soal tu. Kita soal dia ada bayar zakat ke tak? Korup, dah ada ayat dah. Mengupah hakim. Ini cerita lain lah. Sekarang istiar harta. Mesti tahu Daim ditahan, dibawa ke mahkamah kerana tak mengisytiharkan, gagal mengisytiharkan harta atau zakat, atau harta untuk zakat. Okey. Harakat Delhi. Orang kafir tidak memasuk dalam asnaf zakat. Dia masuk Islam lah. Itu je. Okey. Dapat zakat pula. Itu sajalah. Itulah kita nak clear lah. Ya. Sekian saja Pet Live ini, supaya nak selalulah balik pada falsafah. Kita buat apa-apa kan, sebenarnya saya nak tahu hukum Allah aja. Tahu hukum Allah, lepas tu pengisian saya ialah sami'na wa ta'na. Tapi masalahnya pendeta-pendeta ni tak bicarakan soal zakat ni, tak soalkan soal riba ni, bank Islam ni. Mereka bergaduh bab bahasa, bab tafsir, bab bergaduh atas definisi siapa lebih betul. Jadi saya anjurkanlah kalau kita kena berfikir, kita kena ikhtiar ni kembali kepada Quran dan Sunnah ni. Solat dan zakat tertinggal banyak. Itu sajalah. Jadi saya gembira lah. Saya datang ni dari Putrajaya mari sini kerana nak dengar cerita ni, dan lembaga zakat negeri Kedah ni saya akan ikhtiar untuk lawat lah, insyaAllah, kerana benda yang baik. Kerana saya tak mahu orang kata you ni asyik komplain je, semua ni tak betul, padu tak betul, apa ganti dia? Padu zakat lah. Okay? Kalau daftar untuk zakat, kerana apa? Maklumat ini kena bebas, tak boleh orang politik pergi tengok. Kerana saya dah beritahu dalil dalam Islam, orang datang bagi salam pun kita tak wajib jawab, dan wajib orang tu balik kalau kita tak jawab. Walaupun kita ada dalam rumah, ini dalam Quran. Jadi Quran dah ada, selesai banyak masalah hidup kita. Orang tanya saya, padu kena daftar ke tidak? Saya tanya dia Islam ke tidak? Itu je. Kalau dia Islam, kalau dia membantu dalam solat dan zakat, membantu menghilangkan riba, dia bagi subsidi ini, sistem riba ke tidak, saya tak tahu. Tak ada mufti keluarkan fatwa. So ini mufti Kedah pun bersamalah. Diorang dah jumpa. So Datuk Syekh Zakaria ni pun, dan dia mufti Majlis Ugama lah. Ini bagus ni. Saya pun nak jumpa mufti Perlis sekali, nak tuntut zakat. Okey, sekian saja. Kalau tak ada pertanyaan, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.